Yuan? Tak. Tahu tentang Tak. Tak pernah dengar pun. Tak tahu. Ha? Mahkamah Rayuan? Apa tu? Tak pernah dengar pun. Mahkamah Rayuan telah ditubuhkan pada tahun 1994. Di Malaysia, mahkamah secara amnya terbahagi pada dua lapisan, iaitu Mahkamah Rendah dan Mahkamah Atasan. Mahkamah Atasan terdiri daripada Mahkamah Tinggi, diikuti dengan Mahkamah Rayuan, kemudian Mahkamah Persekutuan. Di dalam video ini, saya akan memfokuskan tentang Mahkamah Rayuan. Pakcik pernah dengar tentang Mahkamah Rayuan? Nah, Pakcik tahu tak kes-kes apa yang dibawa untuk ke Mahkamah Rayuan tu? Mana-mana kes yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, lepas tu benda tu kalau tak puas hati, ya penalti tak puas hati, dia akan bawa ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan mahkamah ni, sama ada membatalkan ataupun tidaklah keputusan Mahkamah Tinggi itu ke. Terima kasih. Tak, kita tak fungsi tentang Mahkamah Rayuan. Tak silap. Mahkamah Rayuan ni macam orang yang bersalah dapat hukuman and then pergi dekat mahkamah tu untuk kurangkan hukuman tu lah. Kan? Okay. Terima kasih. Fungsi Mahkamah Rayuan adalah mempertimbangkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Dengan ini, keputusan atau hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi dapat diubah dengan bukti-bukti tambahan dan juga dapat diperoleh melalui perbicaraan. Keanggotaan Mahkamah Rayuan terdiri daripada Presiden dan Hakim. Presiden dan Hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri serta berunding dengan Majlis Raja-Raja. Berikut merupakan prosedur mahkamah mengikut peringkat Mahkamah Rayuan. Pertama sekali, pihak yang terkilan menfailkan notis rayuan dengan menggunakan borang MS-29 mengikut peringkat mahkamah dalam masa 14 hari selepas kes diputuskan bersama kebenaran merayu. Seterusnya, sesalinan notis rayuan diserahkan kepada penentang rayuan iaitu responden. Kemudian, responden menfailkan notis rayuan balas dalam borang MS-31 dalam tempoh 14 hari dari tarikh menerima notis rayuan. Kemudian, perayu mendapat nota keterangan bersama-sama notis dalam tempoh 16 minggu dari notis rayuan difailkan. Perayu hendaklah menfailkan petisyen rayuan dalam tempoh 10 hari dari tarikh nota keterangan dan alasan keputusan diterima. 5 salinan rekod rayuan mesti disediakan perayu untuk rayuan Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan 7 salinan rekod rayuan mesti disediakan perayu untuk rayuan Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan. Seterusnya, rekod rayuan bersama notis diserahkan kepada responden untuk pendengaran. Pendengaran kes rayuan dimulakan dengan hujah perayu berdasarkan petisyen rayuan, dihujah balas oleh responden dan didengar hujah semula perayu. Akhir sekali, Mahkamah Rayuan membuat keputusan sama ada dilaksanakan, diubah, dipinda, diperintah bicara semula, dikekalkan mengikut yang berkenaan. Bagi kes jenayah saja, tiada rayuan boleh dibuat jika seseorang tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan atas akuan itu kecuali tentang takat atau kesalahan hukum. Jika perayu berada di penjara, dia bolehlah memberikan pegawai yang menjaga penjara itu suatu notis rayuan sama ada secara lisan atau bertulis dan butir-butir yang dikehendaki dimasukkan di dalam petisyen rayuan. Kemudian, pegawai penjara itu hendaklah dengan segera menghantar notis dan petisyen itu kepada mahkamah yang keputusannya dirayu.
Penamatan jawatan hakim Mahkamah Rayuan dapat dilakukan melalui dua proses. Yang pertama, Hakim Mahkamah Rayuan boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, penamatan Hakim Mahkamah Rayuan dapat dilakukan melalui pemecatan. Pemecatan ini hanya boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atas Short Tribunal. Proses pemecatan bermula dengan rayuan yang dibuat oleh Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong akan melantik sebuah tribunal. Semasa menunggu tribunal membuat syurnya, atas nasihat Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong boleh menggantung jawatan Hakim Mahkamah Rayuan. Berdasarkan Short Tribunal, Yang di-Pertuan Agong boleh memecat hakim daripada jawatannya. Tiada rayuan yang boleh dibuat. Mahkamah Rayuan bersidang di Istana Kehakiman Putrajaya. Presiden Mahkamah Rayuan boleh mengarahkan supaya apa-apa rayuan didengar pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat di Malaysia jika didapatinya sesuai manfaat. Rayuan hendaklah didengar oleh 3 orang hakim atau lebih. Baiklah, pada 17 Julai lalu, satu permohonan untuk menukar jantina daripada perempuan kepada lelaki telah diajukan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yang mana Mahkamah Tinggi telah membenarkan permohonan tersebut. Dan kini, selepas pada tempoh 18 Julai lalu itu, sebulan kemudian adalah tempoh bagi Jabatan Pendaftaran Negara untuk melakukan rayuan di atas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Dan Kak pernah dengar tak kes-kes yang masuk dalam Mahkamah Rayuan? Mahkamah Rayuan. Aku rasa macam orang bercerai. Kes-kes. Tak nak aku pasal sama cakap. Okey. LGBT dia biasa yang macam oponen tu nak tegakkan hak diorang macam tu lah. Oh, okey. Mahkamah Rayuan memutuskan rayuan yang difailkan Peguam Negeri Sarawak bagi pihak Dewan Undangan Negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi mengekalkan Dr. Ting Tiong Chun sebagai anggota Dewan Undangan Negeri Kawasan Pujut adalah sah. Ini berikutan keputusan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan Dr. Ting untuk mendapatkan notis rayuan DUN diketepikan atas alasan ia telah cacat. Secara amnya, majoriti rakyat Malaysia tidak mengetahui tentang wujudnya Mahkamah Rayuan. Secara tidak langsung, mereka tidak mengetahui tentang fungsi Mahkamah Rayuan diwujudkan. Akibat daripada ini, rakyat Malaysia tidak tahu bahawa mereka mempunyai peluang untuk membicarakan semula kes bagi mendapat keadilan.